Selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita pada hari ini bisa kembali lagi memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita sebelum memulai mendengarkan firman, mari kita menyanyikan satu buah lagu dari KPPK 15, Ku Pujimu Tuhan. Selamat sore Ibu Komisi Wanita yang dikasihi Tuhan. 主内的姐妹们平安。 Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. 我们还没听到之前，我们先做一个祷告。 Bapa, kami menyerahkan waktu untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Sungguh firman Tuhan ini boleh meresap dalam hati kami dan berbuat dalam perbuatan kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari Ibu-ibu Komisi Wanita dikasihi Tuhan, kita buka Alkitab kita dari Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. 姐妹们，我们一起来打开圣经，就是在启示录第2章第1到第7节。 Saya akan bacakan untuk kita semua dalam bahasa Indonesia. 传道用印尼文为我们读，我们注意我们的圣经。 Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7.
Demikian firman Tuhan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Ibu-ibu komisi wanita dikasih Tuhan, 姐妹们， ada kabar di satu tempat seorang pendeta yang sangat terkenal. 有一个地方有一个非常闻名的牧师， Namun sayangnya, walaupun pendeta ini sangat terkenal dan pelayanannya, dia jatuh ke dalam dosa. 但是可惜的，这个非常有名的这个牧师跌入罪里， Dia menyelewengkan uang gereja. 就是他动用了教会里面的公款。 Kalau kita mendengar ada seseorang yang jatuh ke dalam dosa, kedengarannya mungkin sangat mengerikan. 当我们听到一个人跌入罪里的时候，我们觉得非常可怕。 Kalau bisa kita dijauhkan dari keadaan jatuh ke dalam dosa ini. 假如可以的话，愿我们远离这些罪行。 Namun kondisi ini juga terjadi pada jemaat di Efesus. 但是这件事情同样发生在以弗所教会的， Ayat 5a yang berkata demikian, 就是在第5节上半节。 sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. 所以你当回想你是从哪里堕落的。 Wow, kalau kita mendengar katanya gereja Efesus jatuh ke dalam dosa. 假如我们听到这个以弗所教会跌入罪里的话， Dosa apa mereka? 那他们是犯了什么罪呢？ Apakah mereka menyelewengkan uang? 是他们动用公款了吗？ Tidak. 不是的。 Apakah mereka jatuh ke dalam dosa seksual? 是性欲的罪吗？ Tidak. 也不是。 Apakah mereka jatuh ke dalam dosa ketamakan? 是贪心的罪吗？ Tidak. 也不是。 Justru mereka punya doktrin yang kuat dan aktif melayani. 他们确实有个正确的教义，而且非常殷勤的侍奉。 Lalu apa yang menyebabkan mereka jatuh dalam dosa? 那他们跌入什么样的罪呢？ Yaitu mereka sudah meninggalkan kasih yang mula-mula. 就是离弃了起初的爱。 Tuhan mencela gereja Efesus karena mereka telah meninggalkan kasih yang mula-mula. 主耶稣责备以弗所的教会，因为他们离开了起初的爱。 Pada ayat 4 berkata demikian. 就是我们刚刚读的第4节。 Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. 然而有一件事我要责备你，就是你把起初的爱心离弃了。 Melayani dengan rajin itu baik. 殷勤的侍奉非常好， Memiliki pemahaman doktrin yang benar itu baik. 有一个正确了解教义也是非常好。 Namun tetapi jika sudah meninggalkan kasih yang mula-mula, 但是若是离开了起初的爱， sebenarnya kita telah berdosa. 其实我们就已经在罪里了。 Itulah sebabnya kita sebagai orang Kristen penting untuk memahami pentingnya kasih mula-mula itu. 所以，我们成为基督徒，我们要非常的明白什么叫做起初的爱。 Mengapa kita penting kembali kepada kasih yang mula-mula? 为什么我们要回到起初的爱呢？ Karena jika kasih yang semula sudah tidak ada lagi, maka sia-sialah pemahaman doktrin kita.
假如我们没有回到起初的爱，我们所了解的这一些教义都没有用的。Ibu-ibu komisi wanita dikasihi Tuhan, 主所爱的姐妹们， kota Efesus itu kota yang besar pada zaman itu. 以弗所这个城市在当时是个非常大的城市。 Efesus merupakan kota pusat pemerintahan Romawi di Asia. 它是在亚洲罗马帝国的统治的中央地区。 Kota ini penuh dengan penyembahan berhala, 这个城市充满了拜偶像， ada penyembahan terhadap kaisar, 要对凯撒来敬拜， penyembahan terhadap Dewi Artemis, 对亚德米女神也要敬拜， dan lain-lain. 还有其他的这些神。 Oleh sebab itu, kota ini penuh dengan praktik penyembahan berhala dan percabulan. 所以这个城市充满了拜偶像，还有淫行。 Cara hidup penduduk kota ini juga penuh dengan kenajisan. 这个城市的民族生活了非常的污秽肮脏， Tidak heran kalau jemaat Efesus mengalami banyak pergumulan di kota itu. 所以这个以弗所的会众们在这样的状况之下有很大的挣扎。 Budaya dari kota itu sangat menindas jemaat Efesus. 在这个城市的文化非常的逼迫了当时的基督徒。 Penyembahan terhadap kaisar itu seolah-olah untuk menyatakan kaisar ini seorang yang berkuasa. 他们敬拜凯撒，就好像凯撒是一个统治万有的人。 Bahkan di dalam koin, yaitu mata uang yang dipakai untuk membeli maupun menjual, 就是当时他们所用的这些钱币，买卖用的钱币， itu ada gambar kaisar dengan 7 bintang. 这个硬币里面也有凯撒的画像，还有7个星。 Ini untuk menyatakan bahwa kaisar yang berkuasa pada masa itu. 这里意味说，这个凯撒当时就是统治这个地方。 Itulah sebabnya ketika kita membaca bagian ini dibuka dengan inilah firman dari Dia yang memegang ke-7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke-7 kaki Dian emas itu. 所以当我们开始读圣经的时候，前面就说要那右手拿着7星，在7个金灯台中间行走的。 Hal ini untuk menyatakan bahwasannya yang berkuasa itu bukan kaisar. 这里要告诉我们说，统治万有的不是凯撒， Tetapi Yesus Kristuslah yang memegang kendali dunia ini. 但是主耶稣统治了宇宙万物。 Pembuka surat ini meneguhkan kembali walaupun jemaat Efesus mengalami banyak penindasan, tetapi ingat yang memegang kuasa bukan kaisar tapi Kristus. 写信只告诉我们，纵然当时以弗所的教会的会众经历了很多逼迫，但是不要害怕，因为统治万有的是主耶稣基督。 Jemaat Efesus perlu mendapat peneguhan kembali. 以弗所的会众需要重新被建立， Karena mereka mengalami banyak pergumulan maupun penindasan. 因为他们遭到了很大的逼迫，也很大的挣扎。 Dan kondisi jemaat ini adalah jemaat yang sungguh mereka memahami doktrin dengan baik. 这一些会众当中，很明确的、很正确的了解关于教义， Bagaimana tidak? 怎么不能呢？ Karena mereka dilayani hamba-hamba Tuhan yang luar biasa pada zaman itu. 因为这个以弗所教会的会众是由当时非常好的使徒们来教导他们， Ada Paulus yang melayani mereka, 有保罗侍奉他们， ada Apolos, 有亚波罗来教导， Yohanes, 约翰、 Priscilla dan Aquila, 百基拉、亚圭拉， Timotius. 还有提摩太。 Maka tidak heran kalau jemaat ini punya pemahaman yang baik tentang iman mereka. 所以当时的信徒对他们信心是非常了解。 Itulah sebabnya mereka dapat membedakan ajaran yang benar dengan ajaran yang palsu. 所以他们能够明确的了解什么是对的教导，什么是错误的教义。 Sebagaimana dikatakan dalam ayat 2b demikian. 就好像在第2节的下半段， Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. 所以你们不能够容忍恶人，你也曾试炼那自称为使徒却不是使徒的，看出他们是假的来。
Dalam kondisi mereka yang mengalami pergumulan, jemaat Efesus sangat cermat dalam mengenali ajaran-ajaran yang palsu. 在这样的状况之下，以弗所的会众非常仔细的来分辨什么是真的教导，什么是错误的教导。 Banyak pengajar-pengajar sesat, yaitu kelompok Nikolaus. 当时有很多极端的教导，比如说尼哥拉一党的人的教导。 Mereka suka berkeliling mengajar hal-hal yang bertentangan dengan kekristenan. 尼哥拉一党的人到处游行，就是要教导违背真理的说法。 Jemaat Efesus dapat menolak mereka dengan tegas. 所以以弗所的会众们能够坚决的拒绝他们的教导。 Namun walaupun mereka punya pemahaman yang baik tentang doktrin dan iman mereka, 虽然他们对教义非常的明白，能够拒绝这些不对的教义的， tapi Tuhan mencela mereka 但是主耶稣还是责备他们， karena mereka tidak lagi menjalankan itu dengan kasih yang mula-mula kepada Tuhan. 因为他们没有用起初的爱来对待神， Mereka tidak lagi hidup dengan dasar kasih Tuhan di dalam bergereja. 在他们的教会生活当中，他们不是以主耶稣起初的爱来活出来， Seperti yang Yesus katakan kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. 就好像主耶稣对法利赛人以及文士们这样说， Pada Matius pasal 22 ayat 37, 在马太福音里告诉我们， jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. 就是马太福音22章第37节，耶稣对他说：“你要尽心、尽性、尽意爱主你的神。” Yesus mengajarkan bahwa Allah lah yang harus menjadi pusat kehidupan kita. 耶稣教导我们，神就是我们生活的中心。 Segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini hendaklah dengan dasar mengasihi Tuhan. 我们在世界上所做的一切，都要基于我们爱神。 Jangan sampai segala aktivitas kita, pengetahuan kita itu menggeser Allah dari hidup kita. 不要让我们的知识或者是我们的这些活动，把主的重要地位把它挪开。 Ibu-ibu komisi wanita dikasih Tuhan, 主所爱的姐妹们， mungkin kita bisa mengibaratkan seperti ini. 比如我可以给你一个比喻， Kalau waktu dulu pacaran, mungkin cintanya itu menggebu-gebu gitu ya. 当时在恋爱的时候，这个爱情非常的火热， Maunya tiap hari ketemu setiap hari, 希望每一天甚至每个时刻可以碰到， ngobrol setiap hari. 可以谈很多的事。 Tapi kalau sudah menikah, 但是结婚以后呢， lama-lama cintanya itu menurun seperti itu. 这个爱起初的爱就好像慢慢的消退了、减少了。 Yang namanya mesra seperti waktu pacaran itu mulai berkurang. 像当时这样恋爱的时候的亲密，现在已经减少很多了。 Bahkan bisa terjadi kata-katanya kasar kepada pasangan. 甚至在一对夫妇当中，谈话当中，很多的粗暴的言语都出来了。 Itu tidak diharapkan. 这不是所有人想要的。 Yang seharusnya adalah ketika kasih itu ada dan itu bertahan sampai saat ini juga. 就是希望起初的爱可以持续直到现在。 Kita yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pada awal-awal pasti kita semangat sekali. 当我们起初成为初信子的时候，我们是非常有劲的，非常有活力的。 Kita rajin berdoa, baca Alkitab, ikut persekutuan dan ibadah. 我们非常殷勤的读经、祷告、参加崇拜会，很多的机会我们都参加。 Kita ikut kelompok kecil atau cross. 我们也殷勤的跟随小组， Itu bagus sekali. 这非常好。 Kalau kita lakukan itu di dalam Tuhan, kasih kita kepada Tuhan sangat baik sekali. 假如我们是基于爱主的来做这一切的话，是非常好的。 Tapi kalau kita lakukan itu hanya sekedar untuk menunjukkan kita orang yang rohani, kita orang yang baik, 但是，假如我们的动机只是要告诉人我是一个良善的人，我是一个属灵的人的话， itu tujuannya sudah berbeda. 那这个目的已经不同了。 Itulah yang Tuhan katakan, jangan seperti itu.
这就是神责备我们的，不要这样。 Kembali kepada kasih yang semula tulus kepada Tuhan. 要回到起初真诚的爱神的心态那样。 Apapun yang kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan. 我们无论做什么，我们所做的是基于我们爱主。 Untuk itulah kita sebagai orang Kristen perlu sungguh-sungguh kembali ke kasih yang mula-mula. 所以成为基督徒，我们很重要的回到起初的爱。 Mengapa kita perlu kembali ke kasih yang mula-mula? 为什么要回到起初的爱呢？ Karena jika kasih yang semula sudah tidak ada lagi, maka sia-sialah segala pelayanan kita. 假如我们没有起初的爱，那所有的侍奉就徒然了，没有益处了。 Kondisi jemaat Efesus walaupun mereka dalam pergumulan penganiayaan, mereka tetap tekun melayani Tuhan. 以弗所当时的会众，纵然他们在逼迫当中、受压逼当中，他们还是殷勤的侍奉。 Ayat ketiga mengatakan demikian. 我们来注意我们刚才读的第3节。 Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. 你也能忍耐，曾为我的名劳苦，并不疲乏。 Mereka sabar menderita untuk Tuhan. 他们为主忍耐的受苦， Bahkan mereka melayani Tuhan tanpa lelah. 甚至他们不疲倦的、不疲惫的来侍奉主。 Frasa tidak mengenal lelah ini itu seperti mereka itu tidak berkecil hati. 这里说的不疲乏，就是说我不气馁，我不灰心。 Jadi meskipun mereka tidak mengenal lelah dalam pelayanan mereka ini, 纵然他们不疲乏的来侍奉， ini sesuatu yang baik. 这是一个好的事。 Sama seperti kalau kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh tanpa lelah, itu hal yang baik. 就比如我们殷勤的、没有疲倦的、没有疲惫的来侍奉神，这也是非常好。 Namun semuanya itu jadi sia-sia kalau mereka tidak lagi memiliki kasih yang mula. 但是这一切都成为徒然的。假如我们没有以起初的爱来做这一切， Karena itu teguran Tuhan sangat keras bagi mereka pada ayat 5b. 所以在第5节下半节，主非常严厉的责备他们。 Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jika engkau tidak bertobat. 就是要悔改，行起初所行的。你若不悔改，我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去。 Jemaat Efesus didesak untuk mengingat kembali kondisi mereka pada awalnya. 以弗所的会众被要求，要他们记得他们起初是怎么样的。 Di mana pada masa awal itu kasih mereka itu semua aktivitas itu berdasarkan kasih pada Allah. 起初他们的所有的活动，所有的这个侍奉都基于他们爱主。 Mereka didesak untuk bertobat. 他们被要求就是要悔改。 Bahkan kalau mereka tidak bertobat, ada konsekuensinya. 假如不悔改的话，就有后果要背的，要付的。 Ketika mereka tidak bertobat, mereka akan jadi komunitas yang tidak lagi memancarkan terang kasih Tuhan. 假如他们不悔改的话，那他们的这个团体就没有彰显神的爱、神的光了。 Kasih adalah yang terpenting dalam kehidupan orang percaya. 成为相信的人，爱就是最重要的一件事。 Itulah yang mau Tuhan katakan kepada mereka. 这就是神要向以弗所会众说的。 Seperti dikatakan dalam 1 Korintus 13 ayat 3. 就好像哥林多前书这里告诉我们。 Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. 就是哥林多前书13章第3节，我若将所有的周济穷人，又舍己身叫人焚烧，却没有爱，仍然与我无益。 Pada ayat ini Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus bahwa segala perbuatan baik kita adalah sia-sia jika tidak dilakukan atas dasar kasih. 若不基于神对神的爱，这一切所做的，告诉我们都是徒然的。 Fransistan pernah berkata demikian,
Seiring waktu, saya menyadari jika kita mengasihi Allah, kita secara alami akan datang kepadanya dengan sering dan penuh semangat. 这里 Francis 曾经这样告诉我们：若我们爱主，逐渐的随着时间，我们晓得，假如我们爱主的话，我们自然而然会来充满精神，非常有劲的来到他的面前，神的面前。 Dengan kata lain, ketika kita akan melakukan apapun, kita akan datang terlebih dahulu kepada Allah secara alami. 这里告诉我们，无论我们做什么，我们自然而然首先的先来到神的面前， Bukan karena aturan atau dipaksa-paksa, 不是因为受勉强，或者是有什么条例要我们这么做， tetapi ada kasih Tuhan yang sudah memenuhi hati kita sehingga membuat kita secara alamiah itu memancarkan kasih. 就是神的爱先充满我们，所以我们自然而然的就把它流露出来。 Ibaratnya ada orang tua yang punya 2 orang anak. 比如说有一对夫妇，他有2个孩子， Satu anak itu giat bekerja, dia sering melakukan bakti sosial, menolong orang lain. 一个孩子呢非常殷勤，在外面很多的善行，跟了很多社会上的活动， Namanya terkenal di mana-mana, 他的名字到处人都晓得， reputasinya baik di masyarakat, 他在社会上的名声是非常好的， banyak orang mengenalnya. 甚至很多人都认识他， Namun dia hampir tidak pernah pulang ke rumah. 但是几乎没有时间回到家里。 Alasannya sibuk, 他的理由就是忙， tidak pernah menanyakan kondisi orang tuanya, 甚至没有时间来问候他父母到底是怎么样状况的， tidak pernah punya waktu untuk ngobrol dengan orang tuanya. 也没有时间跟父母来交流谈话。 Satu anak lagi, 其他还有一个孩子呢， dia biasa-biasa aja, 他只是个普通的人， tidak terkenal, 也没有多少人认识他， tidak punya status sosial yang baik di masyarakat, 在社会上也没有很好的地位。 tapi anak ini selalu pulang ke rumah orang tuanya, 但是这个孩子呢，常常回家看看他的父母， menanyakan kabar orang tuanya, 也问候他的父母， menemaninya jalan-jalan 也常常陪伴他的父母到处走走。 sebagai orang tua. 成为父母的话， Permisi tanya, 请问 anak mana yang menurut kita itu sungguh-sungguh sayang pada orang tua? 是那一个孩子对我们来说，父母来说是真正爱父母的呢？ Demikianlah kita, kalau kita katakan kita mengasihi Allah, 同样的，假如我们用口说我爱主， melakukan banyak hal ini dan itu, 做了很多事，无论这个那个， kita bilang ini melakukan untuk Tuhan. 我们说我做这一切是为了神， Tapi kita nggak punya waktu untuk berdoa sungguh-sungguh, untuk baca firman sungguh-sungguh. 但是我们没有时间祷告，真正的祷告，真正的来了解圣经、读经、思想神的话语， Apakah kita sungguh mengasihi Tuhan? 这叫做我们爱主吗？ Kita perlu kembali ke dasar hati kita. 我们要回到我们最基层的内心里面， Segala sesuatu yang kita lakukan Tuhan itu baik. 我们所做的一切其实是非常好的。 Punya pemahaman doktrin yang benar itu baik. 我们了解正确的教义也非常好， Tapi yang terpenting adalah kita melakukannya dengan apa? 但是最重要的，我们所做的一切，它的基础基于什么呢？ Kalau kita melakukan untuk diri kita sendiri, 假如我们做这一切只为了我自己， maka kata firman Tuhan sia-sialah semuanya itu. 那神会告诉我们，这一切都是徒然的，没有益处的。 Kita akan melakukannya dengan hati yang tidak bersukacita, 我们会以不喜乐的心来做这一切。 sering mengeluh dan ngomel-ngomel. 我们常常发唠叨，也发怨言。 Tapi kalau kita melakukannya semua itu untuk Tuhan, 但是我们假如做这一切基于神的话，只为主而做的话， apapun yang kita lakukan, kita tahu untuk Tuhan, maka kita bersukacita melakukan. 当我们做一切，我们晓得我做这一切只是为了主的话，那我们内心里面一定有喜乐。 Itulah yang harusnya terjadi pada orang yang percaya. 这就是所有信徒们应该有的心态。 Kita perlu kembali melihat kedalaman hati kita, 我们要审查我们内心里面的最深处， supaya ketika Tuhan datang kepada kita,
就是当主来到我们的时候， Dia mendapati kita dengan hati yang tulus murni mengasihi Tuhan, melakukan segala sesuatu. 他晓得明白我们所做的一切，就是基于我们爱主。 Itulah yang indah di hadapan Tuhan. 这在主的面前是非常美好的。 Ketika kita punya kasih Tuhan dalam hati kita, 当我们心里面有爱主的心， kita akan mampu menang terhadap segala godaan di dunia ini. 那我们对世界上所有的诱惑，我们可以胜过他们。 Dan ketika kita menang terhadap apapun dalam godaan dunia ini, 当我们胜过世界上所有的诱惑的时候， ada janji Tuhan yang indah bagi kita. 神给我们一个非常美好的允许。 Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. 就是得胜的，我必将神乐园中生命树的果子赐给他吃。 Kiranya kasih Tuhan senantiasa memenuhi hati kita, 愿神的爱常常充满我们， sehingga kehidupan kita memancarkan terang kasih Tuhan. 以至于我们生活可以反映出主的光来。 Itulah yang Tuhan inginkan dari hidup kita. 这就是神要在我们生活上所看到的。 Mari kita berdoa. 我们来做一个结束祷告。 Bapa, terima kasih atas firman Tuhan yang menguatkan kami, meneguhkan kami, sehingga kami punya arah yang benar dalam hidup kami. Tuhan, biar Engkau yang menolong setiap kami, sehingga kami boleh hidup sebagaimana Engkau kehendaki. Dasar kasih Tuhan yang menjadi kehidupan kami, sehingga kami boleh memancarkan kebaikan Tuhan kepada orang-orang yang ada di dunia ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin.